Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiadat perkahwinan diraja memberi rangsangan kepada seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam, terutama sekali generasi muda untuk terus sama-sama memelihara khazanah warisan bangsa. Para belia sebagai warga pelapis yang bakal meneruskan kesinambungan adat istiadat Brunei hendaklah terus memanfaatkan situasi istiadat perkahwinan diraja sebagai warisan adat istiadat yang gilang gemilang yang perlu dipelihara, dipraktikkan mengikut tata cara dan protokol tertentu. Setiap belia juga perlu tahu bahawa adat istiadat seperti istiadat perkahwinan diraja adalah melambangkan status kebesaran dan kedaulatan kerabat diraja. Warisan adat istiadat tersebut perlu dijaga kedaulatannya supaya akan tetap kekal menjadi warisan budaya zaman berzaman. Untuk memberi galakan kepada belia supaya dapat mencintai dan mengetahui bagaimana adat resam budaya kita ni orang Brunei, khususnya orang Melayu, yang diwarisi daripada leluhur kita yang terdahulu. Warisan kita ni dan ia sebagai identiti Melayu Brunei kita ni. And then ia juga dah bercanggah dengan agama supaya generasi baru tahu akan istiadat perkahwinan diraja. Sebagai seorang belia, disarankan untuk mengambil pengetahuan lebih dalam mengenai adat istiadat Brunei ini. Bukan sahaja untuk generasi muda pada masa kini, tetapi untuk generasi yang akan datang untuk mereka merista sejarah ini. Walaupun sekarang dalam era modernisasi, tapi dalam hal adat Melayu haruslah dikekalkan sama ada dari bentuk persembahan dan peralatan perkahwinan. Adat istiadat perkahwinan diraja ni tentunya perlu diketahui oleh generasi muda supaya diorang ni tahu apa kegunaan, contohnya peralatan-peralatan dan perhiasan perkahwinan diraja. Upacara seperti ini banyak mengajar dan mendedahkan kami, khususnya para belia, kepada kepentingan Melayu Islam Beraja dan keperluan meneruskannya sebagai tunjang kehidupan seorang anak Brunei. Ia turut menanamkan sikap cinta dan akan raja dan kerabat diraja. 44 kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin di negara Brunei Darussalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 16,066 kes. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan 31 daripada kes tersebut kes tempatan, manakala 13 kes import. Sementara itu, 2,333 ujian makmal dilaksanakan dalam tempoh 24 jam, manakala kadar kes positif 1.9%. Sementara itu, 364 kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 50 kes sembuh dicatatkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 15,600. Manakala kadar penggunaan katil di kesemua pusat pengasingan adalah 8.9%. Sehingga 20 Januari 2022, kadar keseluruhan penduduk yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin 94.7%, untuk dua dos vaksin 93.9%, sementara 36% bagi penerima 3 dos vaksin. Manakala tiada kompaun dikeluarkan bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari 12 malam hingga 4 pagi. ...53 orang ahli kumpulan Husna Hurul Ain diraikan dalam satu majlis khatam Al-Quran selepas menamatkan pembacaan 30 juzuk kitab suci Al-Quran. Kumpulan Husna Hurul Ain yang diraikan adalah mereka yang mengikuti kelas Al-Quran dan Mukaddam.
Hadir Puan Yang Terutama Humaira Rigi Ziruki, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Islam Iran ke negara Brunei Darussalam. Dengan adanya majlis seumpama ini, ia dihasrat dapat meningkatkan semangat para ahli untuk terus membaca dan mencintai Al-Quran dari semasa ke semasa dengan baik dan sempurna, di samping membudayakan amalan membaca Al-Quran dalam kehidupan seharian serta menjadi pendorong kepada para ahli yang lain yang masih dalam proses mengkhatamkan bacaan Al-Quran mereka. Agama Islam tidak melarang umatnya untuk berhutang. Akan tetapi berhutang bukanlah suatu perkara yang digalakkan. Kerana itu, agama Islam menasihatkan umatnya agar menjauhi diri daripada berhutang. Sekiranya terpaksa berhutang, maka kita hendaklah berniat dan berazam untuk membayar hutang tersebut. Perkara itu antara isi kandungan khutbah Jumaat kemarin yang membawa tajuk kewajipan membayar hutang. Terdapat beberapa sebab ataupun punca mengapa seseorang itu menanggung beban hutang yang banyak. Antaranya, pertama, terlalu terikut-ikut dengan tren ataupun gaya hidup semasa sehingga berbelanja di luar dari kemampuan. Kedua, berhutang untuk perkara-perkara yang tidak penting dan bukan keperluan hidup. Ketiga, kurang bijak dalam menilai, mengatur dan mengurus keuangan ataupun perbelanjaan. Dan keempat, suka melengah-lengahkan membayar hutang sedangkan dia sudah mampu untuk melunaskannya. Rasulullah SAW dalam hadis baginda ada menyatakan bahawa orang yang mampu membayar hutangnya akan tetapi dengan sengaja menunda-nunda ataupun melengah-lengahkan membayar hutang tersebut dengan memberikan pelbagai alasan, sedangkan orang itu mampu untuk membayarnya, maka perbuatan itu adalah satu bentuk kezaliman. Minat Awang Haji Mulyadi bin Muhsin, pengurus am syarikat Marsha Farm dalam bidang pertanian bermula sejak mengikuti kedua ibu bapanya turun ke kebun. Ini ditambah lagi dengan adanya sokongan dari pihak kerajaan, khususnya Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dalam memberikan peluang untuk mengusahakan dan memajukan tapak pertanian. Daripada sokongan tersebut, beliau berupaya menambah luaskan ladang pertanian syarikat dengan pelbagai jenis tanaman termasuk sayur daun seperti sawi keriting dan bayam, sayur buah seperti labu butternut squash, jagung bandis dan mulberry. Alhamdulillah, apabila diberikan kelulusan untuk mengusahakan tapak, saya mula berusaha di KKP Sungai Liang dalam keluasan seluas 2 hektar masa itulah. Tapak ini mengusahakan tanaman sayur-sayuran yang ditanam secara hidroponik, fertigasi, rumah pelindung udan dan juga drip. Setelah beberapa waktu mengusahakan tanaman sayur-sayuran, syarikat telah mengambil inisiatif untuk mempelbagaikan tanaman. Awang Haji Mulyadi juga berkata banyak ilmu baharu yang diperoleh dalam bidang pertanian kerana setiap tanaman mempunyai cara penjagaan tersendiri bagi memastikan hasil ladang yang dikeluarkan berkualiti tinggi. Untuk para belia, carilah ilmu kerana peluang di bidang pertanian dan agri makanan masih terbuka luas baik dari segi pertanian, pemprosesan dan peluang berkaitan penjanaan makanan dan perekonomian. Institut Kepimpinan dan Keuangan Islam Brunei BILIF melakar satu lagi pencapaian utama setelah terpilih untuk menerima Anugerah International Finance 2021 dalam kategori Best Emerging Islamic Finance Training Institution Brunei 2021. Acara penganugerahan tersebut telah berlangsung di Jumeirah Emirates Tower Hotel Dubai, Amir Riyad Bersatu pada 20 Januari 2022. Anugerah yang dikendalikan setiap tahun oleh International Finance Magazine United Kingdom merupakan sebuah anugerah berprestij yang memfokuskan bakat-bakat industri termasuk kemahiran dalam kepimpinan, net worth serta keupayaan secara menyeluruh di platform antarabangsa.
Bilif yang dulu dikenali sebagai Centre for Islamic Banking, Finance and Management (CIBFM) adalah sebuah pusat kecemerlangan bagi industri keuangan di bawah Brunei Darussalam Central Bank (BDCB) yang menawarkan program pembelajaran dan latihan berkualiti tinggi serta menganjurkan seminar signature dan acara kolaborasi khususnya dalam bidang keuangan Islam dan kepimpinan. Maklumat lanjut mengenai Bilif layari laman sesawang bilif.com.bn atau akaun Instagram @bilif.bn. Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Data Stream Digital Sdn Bhd DST, Progressive Sdn Bhd dan Mac Telecommunication Systems Sdn Bhd Mactel menawarkan perkhidmatan pesanan ringkas SMS bagi mendapatkan keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat A sesi Oktober-November 2021. Ibu bapa atau penjaga dan pelajar yang ingin melanggan perkhidmatan ini boleh membuat pendaftaran melalui khidmat pesanan ringkas SMS dengan memasukkan teks berikut MOE jarak REG, jarak kod pusat, jarak nombor calon, jarak nombor IC calon dan dihantar ke 888-5555 bagi pelanggan DST dan 38666 bagi pelanggan Progressive Sdn Bhd. Tiada barang dikenakan sewaktu pendaftaran melalui telefon bimbit. Langganan boleh dibuat mulai hari ini, Sabtu 22 Januari 2022. Keputusan peperiksaan hanya akan dihantar kepada pelanggan melalui SMS telah mendapat kelulusan daripada Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan untuk mengeluarkan keputusan tersebut. Pelanggan akan dikenakan pembayaran berjumlah RM3 bagi setiap keputusan SMS yang diterima. Maklumat lanjut boleh berhubung melalui email dan laman sesawang yang tertera. Pendaftaran peperiksaan pemilihan calon ke Sekolah Arab PCKSA bagi tahun 1443 Hijrah bersamaan 2022 Masihi telah pun dibuka sehingga hari Sabtu 25 Rajab 1443 Hijrah bersamaan 26 Februari 2022 Masihi. Sehubungan itu, guru-guru besar sekolah agama boleh mengambil borang pendaftaran di pejabat bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam tingkat bawah bangunan Kementerian Hal Ehwal Agama semasa waktu pejabat.